Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Ashraf bin Kamal Zaman. Nombor matrik saya 291622. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatia binti Mokhtar, nombor matrik 291232. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syakira binti Muhammad Hafizkan, 294992. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi nama saya Nur Hidayah binti Sazali Elan Zakri dan nombor matrik saya adalah 295370. Baiklah, nama saya Muhammad Fazil Akmal bin Asmadi. Nombor matrik saya 291645. Baiklah, kita ke agenda yang pertama. Saya dan rakan-rakan saya sebulat suara memilih filem Adiwaraku. Filem Adiwaraku ini ditayangkan di Malaysia pada 9 Mac 2017 atas arahan Eric Ong. Filem ini berdasarkan daripada sebuah kisah yang sebenar. Baiklah, filem ini secara jelasnya menunjukkan dari permulaan hingga akhir babak filem ini tentang keadaan ataupun suasana sesebuah persekitaran di sekolah luar bandar. Baiklah, kita ke agenda yang seterusnya. Filem ini berdasarkan daripada satu kisah yang sebenar yang mengisahkan tentang seorang cikgu bahasa Inggeris yang bernama Cikgu Cheryl and Fernando yang ditugaskan di sekolah luar bandar iaitu SMK Pinang Tunggal. Ikuti kisah Cikgu Cheryl dan pelajarnya dalam membentuk sebuah pasukan choral speaking bagi pertandingan di peringkat daerah. Saya Nur Syakira dan saya akan menerangkan kepada kawan-kawan tentang teori konflik. Apa itu teori konflik yang dipelopori oleh Karl Marx ini? Beliau melihat masyarakat sebagai suatu kelas konflik di antara bourgeoisie, iaitu kapitalis yang menguasai hampir semua kekayaan atau kekuasaan, dan proletariat iaitu kumpulan yang bekerja. Teori ini juga dipelopori oleh bersama beberapa orang pakar sosiologi yang lain, iaitu Max Weber, George Simmel dan Ralph Dahrendorf. Konsep yang dibincangkan dalam teori ini ada 3. Yang pertama, ia menunjukkan masyarakat sebagai individu yang bersusah payah untuk menjamin kedudukan mereka sendiri dalam beberapa kelompok masyarakat yang berasingan. Seterusnya, yang kedua, teori ini juga melihat pendidikan sebagai bidang yang sesuai untuk pihak yang dominan mendapatkan kuasa dan juga hak keistimewaan. Yang ketiga pula, dalam konteks pendidikan, teori konflik ini membantu kita semua memahami isu-isu yang sering berlaku di luar sana seperti ketidaksamaan dalam pelajaran, diskriminasi dan kaedah susun lapis masyarakat di Malaysia. Terdapat banyak adegan dalam filem Adiwaraku yang boleh kita kaitkan dengan teori konflik ini. Antaranya ialah pada minit ke-12 di mana Zidane telah diprovokasi oleh beberapa pelajar disebabkan personalitinya yang lembut. Situasi ini dapat menunjukkan sikap diskriminasi terhadap golongan yang lemah oleh golongan yang lebih kuat, namun ditunjukkan antara pelajar dengan pelajar. Adegan yang terakhir ialah pada jam yang pertama dan minit yang ke-16 di mana Zidane merasakan pertandingan choral speaking yang disertai itu adalah miliknya seorang diri. Hal ini kerana dia telah diberikan pengiktirafan oleh Cikgu Fernandos sebagai seorang ketua. Dia merasakan semua yang menyertai pertandingan itu perlu mendengar cakapnya sahaja kerana dia merasa dirinya berada di tahap yang lebih tinggi berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. Antara kesan teori konflik yang berlaku dalam masyarakat ialah wujud ketidaksamaan sosial dalam sesebuah lapisan masyarakat. Seterusnya, ia juga dapat mewujudkan sekolah yang mempunyai perbezaan dari segi kualiti guru, kualiti pembelajaran dan suasana pembelajaran. Akhir sekali, teori konflik ini juga akan mewujudkan kasta di antara pelajar yang pandai dan juga pelajar yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan teori funksionalisme. Apa itu teori funksionalisme? Okey, kat sini saya boleh bagikan satu ibarat seperti manusia. Kita mempunyai pelbagai bahagian-bahagian dan fungsi-fungsi yang tersendiri. Itulah yang saya fahami sebagai teori funksionalisme.
Teori fasionalisme telah diperkenalkan oleh 3 orang, iaitu Emil Durkheim, Talcott Parsons dan Robert Merton. Selain itu, mengikut teori fasionalisme, dia berkaitan dengan masyarakat akan berkembang dan stabil berdasarkan peraturan sosial, mengikut perubahan sosial serta mengikut perubahan semasa. Selain itu, masyarakat juga diibaratkan seperti yang saya maklumkan sebentar tadi ialah sebagai organisme dan setiap organ mempunyai peranan yang tersendiri. Teori ini juga mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan atau aktiviti yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Lagi dengan ahli fasionalisme telah membuat beberapa andaian, iaitu ada 3 andaian. Yang pertama ialah stability. Stability adalah kriteria untuk menilai tahap kefusian sesebuah masyarakat. Sebagai contoh yang boleh saya kaitkan dalam filem Adiwiraku adalah Cikgu Cheryl akan menilai setiap pelajarnya untuk mewujudkan satu pasukan. Yang kedua ialah harmoni. Harmoni ialah menunjukkan bagaimana semua bahagian ataupun struktur dalam masyarakat bekerjasama untuk mencapai matlamat atau tujuannya tersendiri. Contohnya saya boleh berikan berdasarkan filem adalah setiap ahli dalam pasukan perlulah memainkan peranan masing-masing dan sentiasa memberikan dorongan dan semangat antara satu sama lain. Ada yang ketiga ialah evolusi. Evolusi pula menggambarkan perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat dalam proses adaptasi struktur sosial kepada pembaharuan. Sebagai contoh saya boleh bagikan adalah Zidane. Pada ketika latihan, dia merasakan dia tidak serasi untuk dalam satu pasukan. Teori fasionalisme dalam aspek pendidikan. Dalam aspek pendidikan, teori fasionalisme adalah menghubungkan pendidikan dengan keseluruhan masyarakat, iaitu menghubungkan sekolah kepada keperluan-keperluan masyarakat. Menurut teori fasionalisme, pendidikan berfungsi untuk merekrut dan menempatkan manusia dalam kedudukan yang pelbagai dalam masyarakat berdasarkan kepakaran, bakat dan kebolehan masing-masing. Hal ini kerana masyarakat dicirikan oleh ketidaksamaan dari segi kebolehan dan bakat. Kesimpulan yang saya boleh buat tentang teori fasionalisme adalah dengan memandang bahawa masyarakat adalah sebuah sistem dari beberapa bahagian yang saling berhubung satu sama lain dan saling memerlukan. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan teruskan dengan teori interaksionisme simbolik. So, seperti yang semua sudah tahu, teori ini diperkenalkan oleh George Herbert Mead. Teori ini berkaitan dengan kepentingan simbol dan interaksi dalam membentuk tingkah laku individu itu dan perhubungan sosial mereka. Individu mencipta dan mentafsir simbol semasa mereka berinteraksi antara satu sama lain, dan juga simbol inilah yang akan membentuk pemahaman mereka tentang dunia di sekeliling mereka. Dalam konteks pendidikan pula, teori ini boleh membantu kita memahami isu-isu seperti interaksi antara guru dan murid dan juga hubungan sesama rakan sebaya ketika di sekolah. Okey, teori interaksionisme simbolik ini terbahagi kepada 2 bentuk, iaitu berbentuk verbal dan juga non-verbal. Kalau dalam interaksi simbolik yang berbentuk verbal, menitik beratkan penggunaan bahasa sebagai alat utama proses interaksi. Jika dalam filem Adiwiraku ini, babak yang berkaitan dengan interaksi simbolik ialah pada 1 jam 19 minit dan 30 saat, di mana Cikgu Cheryl memesan kepada pelajarnya untuk stay away from mercun ketika cuti sekolah yang akan tiba. Proses interaksi ini berlaku apabila pelajarnya memberi respon yang tidak setuju untuk tidak bermain mercun. Namun, saya yakin bahawa mereka akan faham dan mengingati apa yang Cikgu Cheryl itu pesan, kerana mereka akan faham bahawa jika mereka tidak bernasib baik, mereka mungkin akan mengalami kecederaan. Jadi proses interaksi itu berlaku daripada Cikgu Cheryl yang memesan kepada anak muridnya dan anak murid yang memahami pesanan tersebut. Teori interaksionisme simbolik yang berbentuk non-verbal pula menitik beratkan penggunaan bahasa tubuh
atau bahasa isyarat dalam proses interaksi. Dalam babak filem Adiwiraku ini pada minit 48 minit dan 56 saat, di mana Cikgu Sheryl melihat anak muridnya iaitu Alia yang menggunakan tangan kirinya untuk menulis, sedangkan sebelum ini dia menggunakan tangan kanan untuk menulis, dan juga Alia menunjukkan ekspresi wajah yang sedang menahan kesakitan. Apabila Cikgu Sheryl melihat perkara tersebut, beliau terus bertanya kepada Alia mengapa menggunakan tangan kiri untuk menulis, tetapi Alia tidak memberitahu perkara yang sebenar. Jadi proses interaksi itu berlaku apabila Cikgu Sheryl melihat ekspresi wajah Alia dan beliau terus membuat tindakan lanjut seperti bertanyakan apa yang berlaku dan juga seterusnya membawa Alia untuk mendapatkan rawatan di klinik. Untuk lebih mengetahui apa sebenarnya yang berlaku kepada Alia, Cikgu Sheryl mengikori Alia pulang ke rumah dan melihat Alia yang sering dipukul oleh emaknya yang mempunyai masalah mental. Oleh itu, proses interaksi itu berlaku di mana apabila melihat simbolik wajah seseorang itu, kita boleh menginterpretasi dan juga membantu orang sekeliling kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey, kita telah pun sampai ke teori yang terakhir yang akan dibincangkan oleh pelagami, di mana ianya berkaitan dengan teori feminisme. Jadi, terlebih dahulu saya akan menerangkan berkaitan dengan feminisme itu sendiri ataupun teori feminisme itu mengikut kefahaman saya. Okey, feminis ataupun feminisme ini merupakan sebuah gerakan yang memperjuangkan ataupun satu bentuk kesedaran untuk memperjuangkan hak wanita, khususnya dalam kesamarataan layanan terhadap lelaki dan perempuan. Teori feminisme ini muncul sejak daripada pertengahan abad ke-19 dan antara tokoh-tokoh yang mempelopori ataupun yang membincangkan isu-isu ini adalah antaranya seperti Judith Butler dan juga Patricia Hill Collins. Feminisme ini boleh mendatangkan kesan terhadap suasana pembelajaran yang kita boleh lihatlah terhadap daripada perspektif pendidikan. Seterusnya, yang kita boleh lihat lagi adalah perbezaan gaji di antara guru lelaki dan perempuan. Yang paling jelas yang akan memberi impak adalah layanan guru terhadap pelajar lelaki dan perempuan. Berdasarkan daripada filem Adiwiraku yang telah kami tonton, saya telah keluarkan dua babak yang mengandungi unsur feminisme di dalamnya. Dan bagi babak yang pertama yang akan saya terangkan adalah di mana Cikgu Sheryl melantik Zidane sebagai ketua bagi pasukan choral speaking SMK Penang Tunggal. Dan pada masa yang sama, Cikgu Sheryl mengetahui kewujudan ataupun kehadiran Irdina yang sebenarnya berkemampuan untuk menandingi Zidane dalam mengetahui pasukan choral speaking bagi SMK Penang Tunggal. Seterusnya, kita masuk ke babak yang kedua, di mana babak yang kedua ni menunjukkan dan menerangkan Cikgu Sheryl mempunyai seorang pelajar kegemaran beliau, iaitu Iqbal. Iqbal merupakan seorang pelajar yang bersemangat untuk menuntut ilmu dan beliau juga mempunyai nasib kehidupan yang malang. Dan daripada situ menjadi asbab kepada Cikgu Sheryl untuk menjadikan Iqbal sebagai pelajar kegemaran beliau. Namun kalau kita lihat movie ataupun filem ini secara sepenuhnya, kita akan tahu ada dua orang lagi pelajar yang mempunyai nasib yang sama seperti Iqbal, iaitu Alia dan juga Kemboja. Dan mereka bertiga mempunyai kemahiran ataupun kelebihan yang hampir sama, tetapi Cikgu Sheryl tetap menjadikan Iqbal sebagai pelajar kegemaran beliau. Kesimpulannya di sini, Cikgu Sheryl lebih memberikan tumpuan kepada pelajar lelakinya berbanding daripada pelajar perempuannya. Di situ tercetusnya unsur feminisme di dalam bilik darjah, iaitu guru memberikan tumpuan secara tidak sedar kepada pelajar lelaki berbanding pelajar perempuan. Terima kasih. Baiklah, secara kesimpulannya, setelah kita mendalami keempat-empat teori yang rakan-rakan saya bincangkan sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa
Sebenarnya teori sosiologi pendidikan ini sebenarnya memainkan peranan yang penting terhadap sesebuah struktur organisasi sekolah. Jelaslah bahawa teori ini juga sewajarnya diterapkan kepada setiap warga pendidik agar generasi pelajar lebih cemerlang dan terbina pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.